Okey, ya, dia tiga-tiga tu ada. Maknanya tidak dijemput pun mungkin ada. Mungkin saya tidak relevan di situ. Tidak diberitahu pun mungkin saya ada. Mungkin saya tidak perlu diberitahu pada ketika itu. Tapi yang pastinya ialah kadang-kadang ada beberapa perkara yang timbul yang saya fikir saya pun ada jadual saya dan teman-teman yang mengajukan tempat lain pun ada jadual mereka. Jadi kita ni kerja atas nama priority. Kita ni organisasi, I'm a person organization. Saya management, saya orang management. Jadi dalam management ni dia ada priority. Priority-nya ialah sama ada kerja kita sebagai exco itu priority, sama ada ceramah itu adalah priority. Kalau kata misalnya bertembung dua. Satu ada kerja yang berkaitan dengan kerja asasi kita. Satu lagi tentang ceramah yang akan dilakukan. Jadi sudah tentulah saya memilih kerja asasi saya iaitu sebagai exco ataupun mungkin kerja asasi saya dalam parti sebagai Persujaya PAS Negeri Selangor. Nombor dua, kenapa saya tidak muncul dalam majlis-majlis yang sedemikian? Okey, kemungkinan besarnya ialah kerana dalam banyak hal kita ni dari segi pentadbiran PAS negeri, ambil parti dalam negeri ni, kita mempunyai satu keputusan yang kita ambil dan keputusan itu perlu dilaksanakan oleh pimpinan negeri, terutamanya Pesuruhjaya, Setiausaha, Bendahari dan juga teman-teman yang namanya Timbalan Pesuruhjaya dan sebagainya. Maknanya ada keputusan parti di peringkat negeri yang mesti dijalankan. Misal, keputusan parti ialah kita kena turun kepada kawasan-kawasan. Jangan lupa, kita ada 22 kawasan. Kalau saya nak melawat satu kawasan, satu bulan satu, maknanya 22 bulan. Satu tahun hanya ada 12 bulan. Kalau saya gandakan sebulan dua, maknanya hampir juga satu tahun baru saya menamatkan. Jadi sekarang ni dalam konteks pilihan raya ni, someone must organize the party. Saya sebagai organizer kepada parti. Someone selain daripada organisasi, marketing the party. Marketing ni ialah orang yang berceramah dan sebagainya, saya anggap sebagai marketeers. Orang yang melakukan pemasaran kepada parti, jualan kepada parti dan sebagainya. Dan saya rasa prioriti saya ialah sebagai Pesuruhjaya, saya terlibat dalam planning. Sebagai Pesuruhjaya, saya terlibat dalam pelaksanaan. Sebagai Pesuruhjaya, saya terlibat dalam monitoring. Kita nak mengawas, tengok kejayaan, kegagalan di mana kekuatan. Sebagai Pesuruhjaya, saya terlibat dalam coordinating. Kita coordinate, kita menyelaras. Tugas-tugas ini untuk pengetahuan saudara sangat mencabar sebenarnya. Bukan saja tugas ini dalam PAS, tapi tugas ini dalam hubungannya dengan DAP, dalam hubungannya dengan PKR, dalam hubungan dengan semua komponen dalam Pakatan Rakyat. Saya rasa itu lebih mencabar daripada tugas untuk hanya pergi ke Hulu Selangor, pergi ke Taiping, misalnya melakukan ceramah-ceramah yang sedemikian. Maknanya yang ketiga, saya kena pilih. Saya kena pilih. Pilihan saya lebih kepada manajemen. Pilihan saya lebih kepada pengurusan. Pilihan saya lebih kepada teknik mengurus parti. Akhirnya pilihan saya ialah memberi prioriti kepada PAS negeri dari segi pengurusannya daripada yang lain-lain. Lagi satu, yang keempat, yang kelima saya nak tambah sikit. Yang nak mengurus parti ni tak banyak, tapi yang nak bersyarah, yang nak berceramah ni ramai. Jadi ini mana yang lebih baik? Yang mengurus ke yang berceramah? Bukan soal lebih baik itu. Maknanya yang nak membantu mengurus tak ramai. Tapi yang nak bantu mengendali ceramah, berceramah dan sebagainya begitu ramai. Jadi saya kena rapikan yang tak ramai ni. Kerana saya akhirnya orang tanya saya sebagai Pesuruhjaya, PAS tak jalan, orang tanya saya. PAS bermasalah, orang tanya saya. PAS tak ada program, orang tanya saya. PAS tidak pergi kepada orang bukan Melayu, orang tanya saya. PAS tak pergi kepada wanita, orang tanya saya. PAS tak ada duit, orang tanya saya. Pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang fundamental. Tapi kalau Hasan Ali tak datang bersyarah di Jerantur dan ada penggantinya lebih baik daripada dia, saya ingat soalan-soalan itu tak timbul. Lebih baik. Dari segi penyelarasan interparti, saya rasa Selangor ni adalah satu-satunya negeri daripada 4 negeri yang kita kuasai yang mempunyai sistem bermesyuarat yang regular. Kita ada 2 minggu sekali, 2 minggu sekali, 2 minggu sekali mesyuarat Pakatan Rakyat.
Selain daripada itu, itu mesyuarat yang melibatkan PKR, DAP, PAS, yang kadang-kadang dia punya chairmanship-nya tu kita gila-gilakan. Kadang-kadang Menteri Besar, kadang-kadang saya, kadang-kadang Tari Sekor, kadang-kadang Azmin. Itu kita rotatekan dia punya pengurusi itu. Jadi itu berlaku setiap 2 minggu sekali. Alhamdulillah. Okey. Satu lagi, kadang-kadang ada mesyuarat-mesyuarat yang kita lakukan antara kita secara bilateral, secara dua sudut, daripada dua arah, DAP dengan PAS, PKR dengan PAS, gitu, PKR dengan DAP. Itu banyak lagi, sama ada mesyuarat-mesyuarat peringkat negeri atau mesyuarat-mesyuarat peringkat kawasan, peringkat ranting dan sebagainya. Satu lagi mesyuarat ialah mesyuarat yang dipanggil atas isu-isu yang tertentu dan ada kepentingan politik dalam isu-isu itu. Ini pun kadang-kadang kita tak boleh tunggu mesyuarat yang 2 minggu sekali. Tak juga boleh tunggu mesyuarat yang bilateral, cara dua mata di antara misalnya satu parti dengan satu parti. Maka yang itu kena diselesaikan kadang-kadang immediate, sifatnya agak immediate, sifatnya agak urgent. Jadi caranya kita kena limpah ikut urgency itulah. Jadi maknanya dari segi hubungan di antara komponen-komponen Pakatan Rakyat di Selangor, saya mengatakan kalau skalenya misalnya 1 hingga 10, saya rasakan sekarang ni saya bagi markah dalam 7. Okey. Saya dengan Azmin, saya kenal Azmin dah 20 tahun lah kan Dengan Theresa Kok, sebagaimana you tahu, saya pernah jadi ahli parlimen tahun 1998 gitu, mewakili Parti Gunta dulu kan Saya dah kenal Theresa Kok sejak zaman itu lagi kan Bahkan saya kenal lebih awal lagi, misalnya Tan Seng Giau, Rooney Liu tu saya kenal lebih awal lagi, sebelum kita menang tu saya dah kenal mereka. Jadi atas hubungan yang agak dah lama, jalinan yang sudah lama ini, rasanya tidak kaku mereka dan saya dalam berhubungan. Dan saya pun dah faham, kata orang, dia punya muka, memek muka tu kalau begini saya dah tahu macam mana reaksinya. Kalau senyumnya peringkat ini saya dah tahu setakat mana reaksinya. Oleh kerana kita sudah faham memahami di antara yang satu dengan lain. Walau macam mana pun, kita oleh kerana kita 3 parti daripada 3 asas yang berbeza, 3 falsafah kerja yang berbeza, 3 ideologi yang agak berbeza, maka sudah tentulah perlu ada penyerapan, perlu ada keseimbangan, perlu ada penyelarasan, dan juga perlu ada, kata orang, give and take. Dia bagi, saya terima, saya bagi, dia kena terima. Dalam prinsip ini, kalau kita pegang prinsip ini, insya-Allah saya kata Pakatan Rakyat di Selangor ini semakin kuat dan semakin kuat. Dan ini terbukti bila kajian yang terakhir dalam bulan April Mei yang lalu yang dibuat oleh Medical Center telah menunjukkan bahawa pakatan semakin ampuh dan sokongan rakyat kepada kita pun semakin bertambah. Hasil daripada kerjasama yang mempunyai kekuatan asas yang sama-sama kita cantumkan di antara 3 parti dalam Islam ini. Saya fikir begitu. Saya fikir tidak ada banyak pilihan bagi kita. Kita dah bersetuju untuk bergabung dalam Pakatan Rakyat, maka kita mesti cuba sedaya upaya fikirkan setakat yang mungkin bagaimana kita merealisasikan cita-cita dan aspirasi kita dalam kita gabungan yang kita ada. Gabungan yang kita buat bukan gabungan setakat nak bergabung, seronok nak bergabung saja. Gabungan yang kita buat, kita nak tawan Putrajaya. Gabungan yang kita buat, kita nak menang terus negeri Selangor dan menawan negeri-negeri yang lain. Gabungan yang kita buat, kita nak memegang kuasa di Malaysia ini, supaya bila kita pegang kuasa, kita nak pulangkan kuasa itu kepada rakyat, nak pulangkan kekayaan kepada rakyat, nak pulangkan sumber kepada rakyat, nak pulangkan duit-duit kepada rakyat, nak pulangkan rumah-rumah kepada rakyat, nak pulangkan hasil-hasil balak kepada rakyat. Yang ini yang kita lakukan. Dan saya harap dengan sokongan daripada rakyat Malaysia dan negeri Selangor khasnya, nampaknya sokongannya semakin menggalakkan, insya-Allah beri keyakinan kepada kami, beri tanggungjawab itu kepada kami, beri undi itu kepada kami, insya-Allah kami akan lakukan yang terbaik kepada rakyat 5.6 juta rakyat negeri Selangor. Tak betul. Kalau kita tengok kalau you tengok dalam hubungan saya secara individual pun betapa mesranya saya dengan Theresa. Tapi nampak masa program yang masa kejadian tanah runtuh di Hulu Langat
Ulangan Datuk dengan Roni di situ kita dapat buktikan Datuk dan YB Roni Yu agak serasi dan turun padam bersama-sama. Maknanya kat situ tidak berlaku lah kesan daripada perselisihan faham hari itu. Sebelum ni tidak beri kesan. Dan ini persepsi sebenarnya. Dan orang ada persepsi yang buruk terhadap saya dan terhadap teman-teman dalam DAP, dalam pakatan. Dan saya yakin persepsi yang sedemikian ini didorong oleh kerana dia sudah dibentuk pemikirannya yang pertama oleh mass media, macam orang KL dia punya KL Post, macam KL Post lah, dia bentuk media dia bentuk pemikiran rakyat. Pemikirannya ialah ada percakapan di antara PAS dengan DAP dengan PKR, di antara pimpinan Teresa Kok dengan Hassan Ali, di antara misalnya Speaker Negeri Selangor dengan Hassan Ali, dengan Roni Liu dengan Hassan Ali. Sebenarnya kalau kita betul-betul tengok, kita kaji betul-betul, dapatkan fakta-fakta, jumpa orang-orang yang berkenaan, orang yang membuat persepsi tentang saya tak pernah jumpa saya pun. Tak pernah jumpa saya. Tak pernah nak tanya. Tanya off camera lah, kena tanya benda-benda ni. Kalau nak tengok dalam kamera saja, kadang-kadang kita tidak boleh cerita semuanya dalam kamera. Tapi off camera, kadang-kadang kalau kita tengok betul-betul ikhlas, dia nak tahu, dan kita ceritakan sebenarnya apa yang berlaku. Tapi saya rasa 3 tahun 3 bulan ini point ni yang kena ada. 3 tahun 3 bulan kita sudah berada dalam satu majlis perkahwinan antara kami dengan DAP dengan PKR yang rasanya tidak banyak tergugat rumah tangga yang dibina itu. 3 tahun 3 bulan. 3 tahun 3 bulan baru kita nak mengenal sebenarnya hati budi orang DAP. 3 tahun 3 bulan baru kita nak mengenal parti PKR. PKR pun baru sebagaimana yang kita tahu dan sebagainya. Tetapi dalam perkenalan yang singkat itu, kita dapat mewujudkan, saya ingin mengatakan perkataan kestabilan itu masih ada elements of stability itu. Saya merasakan itu satu pencapaian pada saya. Kadang-kadang orang dah berpuluh-puluh tahun, 30-40 tahun pun dalam UMNO, kita tengok percakapan UMNO dengan MCA, UMNO dengan MRC, UMNO dengan komponen-komponen yang lain kalau kita tengok tapi akhbar tidak akan mengedepankan cerita-cerita yang sedemikian kerana itu adalah berlaku dalam kerajaan, parti kerajaan Tapi apa yang berlaku dalam Pakatan Rakyat, saya rasa kebanyakannya editor-editor ini buat cerita sebenarnya, dan itu tidak berlaku dalam realitinya, tidak berlaku. Betul. Semalam soalan yang ditanya, sama ditanya kepada saya oleh teman-teman wartawan saya uniknya dalam PAS memang PAS ni boleh dikatakan kalau you nak bagikan kepada 2 dari segi membership keahliannya memang ada 2. Satu yang profesional, satu lagi yang ulama. Profesional ni maknanya non-religious school, dia pergi yang non-religious school. Satu lagi yang pergi sekolah agama religious school, non-religious school. Saya non-religious school. Saya pendidikan sekular. Saya belajar di Amerika selama 7 tahun setengah. Satu orang lagi belajar di Mesir, dapat PhD di Mesir, dia balik bergerak dalam parti. Saya belajar di Amerika, balik bergerak dalam parti. Ini 2 dunia ni, 2 kontinen ni, 2 benua ni yang kita. Tetapi bila kita digabungkan dalam parti ni, kita gabung dalam parti. Bila parti mengatakan kita berjuang untuk menegakkan satu sistem pentadbiran berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah, yang Amerika pun setuju, yang Mesir pun setuju. Kalau tidak saya tak masuk. Kalau tidak saya tak masuk. Okey. Kalau tidak mungkin yang balik daripada Mesir pun tak masuk. Yang balik daripada Amerika lagi lah tak pun masuk kan. Tapi bila dia kata nak menegakkan satu bentuk masyarakat based on Quran dan Sunnah, saya masuk, teman Mesir masuk, teman Jordan masuk, teman England masuk, teman Australia masuk, teman Universiti Melaya masuk, teman UiTM masuk, teman UTM masuk. Okey. Sekarang, jadi ada 2 kumpulan manusia. Tapi yang uniknya dalam PAS ni, saya tak mengambil orang lain. Dan saya nak sebut diri saya ni pun saya rasa berat macam menunjukkan diri saya. Saya professionally adalah urban scientist. Saya ni ahli sains perbandaran kan maknanya urban science lah. MU saya urban science, master saya dalam urban science, PhD saya dalam urban science